Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang. Bertemu saya lagi sekali dalam channel saya, Masih Syio. Okey, hari ini kita nak berkongsi hasil daripada sembang-sembang bersama teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang bertanyakan ada tak idea-idea yang kita boleh mulakan perniagaan, mulakan kita punya company yang risikonya kurang. Okey, so hari ni kita biasalah lepas-lepas PKP ni kalau kita tengok ramai orang akan yang nak mulakan perniagaan secara part time. Ada yang bekerja lagi alhamdulillah, tetapi nak cari part time juga berniaga. So berniaga apa yang boleh buat? Ada juga yang nak bersedia untuk persaraan akan datang lagi 5 tahun nak bersara, apa nak buat? Badan umur masih produktif kan? So tak salah untuk kita mulakan perniagaan pada hari ini. Okey, so ini adalah pendapat peribadi saya daripada pembacaan saya. Sukar untuk gagal yang kurang risiko yang boleh kita mulakan. Okay, tanpa pengalaman apa kita boleh mulakan. Kenapa kita kena tahu? Sebab hari ini kalau kita tengok 25% syarikat-syarikat ataupun perniagaan-perniagaan yang ditubuhkan, hanya 25% saja yang boleh capai, boleh survive dalam masa 15 tahun. Ya, nak pusing duit, nak pusing modal, pekerja apa semua kan. So 15 tahun hanya 25% saja yang dapat bertahan. Maksudnya keuntungan yang tinggi. Yang pertama adalah perniagaan berbentuk vending machine. Cuma kosnya agak tinggi sedikit untuk permulaan. Tetapi ianya masih berbaloi. Kerana apa? Kita hanya perlukan sebuah saja dulu mesin. Ini daripada sahabat saya yang buat vending machine. Dia bermula satu saja. Dan bila saya jumpa beliau tahun lalu, dalam tu penuh air tin. Tin Milo, tin Coca-Cola, penuh dalam tu. Kenapa? Dia hanya perlu pergi letak dekat vending machine dia. Sekarang ni dia ada lebih daripada 30 vending machine di 30 lokasi. You bayangkan dia bermula satu je. Tapi permulaannya, dia hanya perlukan satu dan dia boleh dapat passive income sekarang. So, apa risikonya? Risikonya adalah pembelian mesin pertama tu saja. Pembelian mesin pertama tu saja. So, you all boleh Google, boleh cari maklumat tentang harga mesin ini. Okey, harganya berbeza-beza mengikut jenis dan mengikut dia punya spek, spesifikasinya berbeza. Dan apa kita kena tanggung lagi? Kita kena tanggung sedikit sewa tempat yang kita nak letak. Contoh nak letak dekat universiti, nak letak kat tempat-tempat office, nak letak kat mall, itu ada dia punya sewaan dia. Perniagaan yang kedua adalah perkhidmatan pembersihan, cleaning service. Okey, cleaning service. Cleaning service ni dulu saya pernah buat pada tahun 2011, saya pernah buat di Shah Alam. Kita dapatkan just gantung banner untuk kemas rumah orang je, bersihkan rumah orang. Saya bermula daripada Seremban pada waktu itu. Ada rumah, ceritanya rumah kawan-kawan, penyewanya lari dan rumah tersebut kotor. Rumah tersebut banyak barang-barang yang ditinggalkan, yang kotor. So kami pergi cuci. Bila cuci tu saya hanya bawa pipe yang panjang, satu gulung. Saya bawa penyapu, berus, apa semua dan sabun yang biasa je. Bila cuci tu saya dapat ilham. Saya dapat idea, why not benda ni tak menjadikan bisnes? Why not tak menjadikan bisnes? Sebab apa? Modal berapa ringgit je, tapi saya boleh cuci rumah teres di Seremban, Taman Arowana. So dari situ saya tengok, murah je kos. Cuma tenaga kita lah, kita pergi bertiga. Cuma waktu tu jadi penat sebab ada banyak barang-barang yang perlu dikeluarkan. So saya rasa kalau waktu tu kalau kata kita dah buat perniagaan, mungkin kita boleh, banyak orang boleh buat part time. Kita boleh panggil sewaan tong sampah Roro tu kan, tong sampah Roro yang besi tu untuk angkat barang-barang ni semua. Roro tu satu hari tak salah saya lebih kurang dalam 200 ke 300 ringgit. Macam itulah harga sewaan dia. Tak salah saya dalam 200 ke 300 ringgit. Paling mahal pun 450 kot satu hari. So, dia boleh angkat penuh dalam tu. So, kita kena letakkan kos lah. Dan kos itu perlu ditanggung oleh tuan rumah. Bukan kita. Okay? Kita hanya boleh cadang pada dia. Ni barang-barang banyak nak kena buang ni. So, dia kena sewa tong Roro tu. Dan kita boleh deal dengan syarikat yang menyediakan tong Roro tu untuk markup price sedikit. Tidak salah sebab kita memperkenalkan pelanggan. So kalau dia cap 450, cap 500, 50 ringgit kita punya sebab kita memperkenalkan customer kepada dia. So apa kita buat? Kita perlukan bahan-bahan kecil. Itu permulaan saya bermula dulu. Dan bila saya dapat idea tu, saya mula buat banner dekat Shah Alam. Saya cari rumah-rumah yang baru nak buka. Rumah-rumah baru nak buka yang baru dapat kunci tu dan mereka nak sewakan kepada orang. Tapi tuan rumah ni tidak berada di situ. Tuan rumah ni kerja di Sabah, Sarawak, di negeri-negeri lain. So, mereka tidak sempat balik ke sini. So, apa kita buat? Kita bantu cuci rumah tu. Okay? Cuci rumah tu. And then, kita serah kepada ejen hartanah dan mereka akan cari penyewa. Nampak tak? So, satu rumah, kalau rumah flat di belah Shah Alam tu, kita boleh cas tahun 2010 lah. Satu rumah tu berharga lebih kurang dalam, kita boleh ambil 150 ke 200 ringgit. Rumah flat 3 bilik. Lebih kurang dalam 800 ke 1000 kaki persegi. Kita boleh ambil lebih kurang 1,800. Bukan ada barang. Tidak ada perabot, tidak ada apa. Rumah baru, tak ada perabot. You just lap, cuci, berus di lantai, apa bekas-bekas simen tu kan. Itu saja. Bekas construction tu.
Itu you boleh charge lebih kurang dalam 100.5 ke 200 ringgit. Itu tahun 2010. Sekarang tahun 2022 mungkin boleh charge lebih tinggi. Satu hari 2 rumah maknanya dapat lebih kurang dalam 400 ringgit. Okey, 400 ringgit. 10 hari dalam 4,000. 20 hari you bekerja cukup lah. 20 hari je. Tak payah 30 hari. 20 hari you dapat lebih kurang dalam 8,000 ringgit. Modal you katakan you ambil lah 20%. You punya modal lebih kurang dalam 800 ringgit je. So you ada lebih kurang dalam 7,000 ringgit tuan-tuan. 7,000 ringgit 200 ringgit. Siapa nak bagi? Okey, katakan kurang lah. Dapat 5,000 ringgit sepulang ikut. Pergi cuci rumah je. Apa nak malu? Betul. Itu cuma you nak buang malu atau tak buang malu je. Dan ini perniagaan yang tidak ada risiko. Sebab apa you tak keluarkan apa-apa liability, you tak perlu sewa kedai, tak perlu apa. You hanya perlukan penyapu, berboros yang simple-simple dan kenderaan yang you ada sekarang je. Bukan, tak perlu you nak beli lori ke apa, tak perlu. Okey, dan boleh daftar perniagaan. Dan masa satu hari you boleh offer tender kontrak untuk cuci bangunan ke apa semua. Okey, nampak? Okey, cuci office, sapu office, semua boleh buat. Okey, yang ketiga adalah safe storage. You boleh sediakan perkhidmatan untuk simpan barang orang. Tapi ini memerlukan tempat lah. Memerlukan tempat. Katakan you sewa satu kedai yang harga dia lebih kurang sebulan 1,000-1,500, and then you boleh buat petak dalam tu untuk you simpan barangan-barangan orang. Sebab apa kat KL ni ramai orang duduk rumah flat macam rumah saya tak besar. So isteri saya kena letak barang dekat office apa semua. So kalau kata you boleh sediakan penyewaan sebulan dalam RM200 ke RM100 untuk seorang letak barang-barang dia tu, ada. Memang ada market. Dan saya salah seorang orang yang barang banyak. So isteri saya kena tumpang dekat tempat lain. So why not you buat perniagaan ni kalau you ada rumah besar tuan-tuan. Kalau you ada rumah besar, you ada rumah teres 2 tingkat contoh. Kemudian anak you baru seorang 2 orang. You ada 2 bilik kosong lagi. Why not you, kalau you nak ambil penyewa, orang datang sewa duduk rumah, tak selesa. Sebab kita duduk kelamin, duduk dengan family. Tak selesa ada orang lain dalam tu. Tapi kalau you sewakan you punya bilik untuk letak barang-barang. Tak ada orang kacau kita pun. Just lock. Kena buat paperwork sikit lah. Stiker dia, lock dia, barang masa penerimaan tu barang apa. Supaya benda tu tidak menjadi isu apabila hilang ke rosak ke apa. Ambil gambar. Terima seadanya macam tu, berapa jumlah dia, letak elok kotak tu. Dia mesti ada dalam kotak khas. Kita kena sediakan kotak lah. Kalau jadi kotak, letak kotak. So kita buat macam petak tu, ini dia punya. Kalau kita boleh buat rak, kita tempal rak. Tempal rak kat dinding tu, dia boleh simpan. Jadi pintu bilik tu, buatlah satu grill ke apa, lock. Ini kalau you buat kat rumah lah. Buat kat rumah lah. Tapi tak, sebenarnya kat rumah ni tidak berapa elok lah untuk you buat perniagaan. Tetapi sebagai permulaan, why not? Permulaan. And then kalau dah okey, dah grow esok, you ambil rumah kedai ke apa, you ambil office, and then you boleh buat perniagaan yang lebih besar. Ini modal lebih, you boleh sewa di bahagian-bahagian mall, you boleh buat tempat simpan barang tu yang ada lokal-lokal ni. Seterusnya, okey, perniagaan yang keempat yang kurang risiko adalah perniagaan yang berbentuk latihan. Kita boleh jadi personal trainer, kita boleh jadi jurulatih, kita boleh jadi tenaga pengajar. So macam-macam kita boleh buat. Kita boleh jadi untuk bahagian sukan, untuk gym, untuk senaman, untuk martial art, silat, taekwondo, apa semua kita boleh. Okey, kita boleh gunakan apa kemahiran yang kita ada sebagai jurulatih. Apa yang kita boleh? Kita boleh jadi jurulatih kehidupan, kita boleh bagi motivasi. Ini semua adalah perniagaan yang you kena tahu market you dan kepakaran yang kita ada. So ini adalah perniagaan yang tidak ada risiko, liability apa semua tak ada pun. Sebab kita hanya perlu, orang cakap jual air liur. Salah sebenarnya tu. Jual air liur ni maksudnya you cakap dengan tidak ada ilmu. Tapi kalau you ada kepakaran, you ada ilmu, you ada skill, you bercakap tu adalah untuk membantu kehidupan orang lain, itu bukan jual air liur. Itu adalah you membantu kehidupan orang lain. You bantu orang untuk senaman supaya mereka hidup lebih sihat. Bukan kurus saja, hidup lebih sihat. You bantu untuk mengajar mereka menulis buku. You mengajar terapi, walaupun buku mereka tidak terjual pun, tidak jual, tapi at least you ajar mereka terapi, mengisi masa kosong dengan menulis. Contoh macam itulah. So ini adalah personal trainer adalah salah satu benda yang bagus. So you buat training. Okey, yang kelima, you boleh ambil kalau ada skill, ada kemahiran sikit, pergi belajar ke apa selama ni, masa muda-muda pernah potong rumput rumah orang kita buang malu sikit, kita buka modal sikit, beli mesin rumput. Mesin rumput sekarang murah je, bawah 1,000 dapat dah, RM500, RM400 dapat dah, tapi jenama tak apa cantik lah. Tapi kalau kita nak buat untuk permulaan dulu boleh. Maksudnya boleh mulakan perniagaan dalam RM500 you boleh mula. Penyapu sedikit untuk you bersihkan rumah halaman rumah orang. You tahu tak tuan-puan, dekat Kajang saja satu rumah, laman rumah teres tu, laman rumah teres ada rumput-rumput tu, kecil je, lebih kurang RM80. RM80. Potong rumput kejap je. Tetapi tuan-tuan, siapa yang misi rumput tu? Bangsa asing. Bangsa asing ni bukannya Melayu, Cina, India. Bangsa asing ni maksudnya daripada Bangladesh. Mereka boleh buat part time. Naik motor,
Malaysia rumput. RM80. Ini saya jumpa, saya sembang lah. Berapa ringgit dia ambil? RM80. Bayang tuan-puan. So ini kalau kata kita rakyat Malaysia tidak ambil peluang-peluang ini untuk kita mulakan perniagaan, kenapa kita amat rugilah. Sebab apa? Hari ini inilah permulaan jika you nak jadi kontraktor Malaysia rumput di Highway Plus ke, kontraktor yang Malaysia rumput di kawasan taman rekreasi ke, itu semua kontrak yang besar-besar. Tapi jangan kita kerja yang besar dulu kalau kata kita tidak bermula daripada kecil ni dulu. So, you kena mula daripada kecil tanpa apa-apa. Kalau you nak beli sampai 30 Malaysia rumput terus, nak kena pasang 10-15 orang pekerja, tak perlu. Kita sendiri. Maksudnya kalau kata kita bekerja lagi pun, hari Sabtu Ahad kita cuti kan, bolehlah buat part time hujung minggu. Part time hujung minggu, kita boleh buat untuk potong rumput rumah orang. Tapi hari ni orang bila saya cakap benda ni, orang macam ketawa kat saya. Kenapa kau tak buat? Saya kata takkanlah saya nak buat semua. Saya dah ada saya punya bisnes saya. So, takkan saya nak buat semua. Tetapi saya tahu, ini adalah daripada pemerhatian saya dan saya berjumpa dengan orang-orang ni. Berapa ringgit dapat, berapa banyak masa dia buat. Ramai korang nak potong rumput. Memang ramai tuan-tuan. Jangan, saya bukan nak menipu. Memang ramai orang nak potong rumput. Semalam saya sendiri pun nak potong rumput di tapak tanah saya. Mesin rumput saya rosak. Bila mesin rumput saya rosak, saya tak boleh buat. Dan saya kena pergi ke kampung tu. Saya tak beritahu nama kampung ni. Saya pergi ke kampung tu semalam. Saya cari orang kampung, mana orang yang boleh mesin rumput. Tak ada. Tak ada bayangkan. Ada seorang je. Tu kan mesin rumput dia tak servis lagi. Dia kata hari Selasa nanti boleh mesin rumput. Tak bayangkan betapa susah nak cari orang mesin rumput ni kan. So untuk mesin rumput dalam kebun kelapa sawit banyak ni. Untuk lama-lama rumah you tak pergi kebun kelapa sawit, you main kat area KL ni je. Bangi, KL, Kajang, mana lagi, Kota Damansara, mana-mana rumah orang-orang yang orang kaya di sikit orang berada ni, rumah mereka besar kan. Mereka ada halaman rumah. Just letak je you punya business card. Letak business card, letak you photostat sikit, you punya iklan ke apa, letak dekat mereka punya postbox. Hari Sabtu you letak je. Ayah orang dapat call, you pergi. Dapat 2 rumah, dapat lebih kurang dalam 100 ke 200 ringgit. Sebulan dapat lebih kurang dalam 800 ringgit. Okey lah, lepas bayar duit kereta. Tak kacau gaji. Pertanian ni ramai orang suka. Contohnya orang yang bersara lah. Suka berkebun. Macam mak saya berkebun apa semua. Betul. Kan? Cuma bila you nak buat pertanian ni, you kena ada ilmu, kena pergi kursus, you kena belajar. Lagi satu, dia punya satu kekangan ni kadang-kadang kita kena ikut undang-undang negara. Kita kena tanah, kena ada apa. Tapi yang saya cerita adalah, you boleh buat tanaman bandar. Maksudnya you boleh tanam dalam ofis. Macam saya tanam bayam dalam ofis saya. Alhamdulillah dah hidup. Macam rumah saya pun, mak saya flat. So, mak saya akan tanam depan rumah apa semua. Dan banyak tanah terbiar tuan-puan. Tanah terbiar ni you boleh tanam. Tak ada masalah pun, tanam je. Selagi dia elok, you boleh bantu tanah tu supaya tidak ada binatang berbisa ke apa. You just boleh tanah tu kena bagilah. So, jangan lawan. Okay? So, tanam pokok. Dari situ you akan belajar macam nak tanam hidroponik daripada dalam rumah, gunakan air ke apa, itu semua macam-macam kita boleh buat. Dan ini kita boleh kurangkan kos untuk kita beli sayur di luar. Okey, kalau kata kita ada tanah sikit kat kampung apa, boleh beli ayam, itik, kambing, itu agak sukar lah. Tetapi masih boleh buat. Kenapa saya cakap benda ni? Sebab pertanian ni ianya permintaan dia berterusan. Maksudnya benda makanan, pertanian, ini adalah pengeluaran yang supply kita punya makanan. So, permintaannya tidak akan stop. Okey. Seterusnya, you boleh jadi ejen perkhidmatan ataupun ejen-ejen produk orang lain. Banyak di dropship, apa. Ini adalah benda yang klise orang buat lah. Okay? Cuma you kena belajar banyak lagi lah, macam nak kenali produk mana yang orang nak, macam nak buat pemasaran, macam nak buat online marketing. Itu semua you kena masuk dalam kursus-kursus yang boleh you join kursus saya juga kalau berminat. Kalau tak nak pun boleh join kursus-kursus dengan orang lain. Okay? Ini salah satu benda kita tak ada risiko tinggi pun, sebab apa kita tidak perlu nak buka kilang. Kita tak perlu nak keluar modal beratus ribu untuk buat produk kita. Tak perlu. Kita gunakan produk orang saja, sebab produk founder produk ni, mereka dah ada kos marketing mereka. Mereka dah ada mereka punya kilang. Mereka dah ada mereka punya jenama. So, kita tumpang saja dan kita bantu untuk promote produk mereka. Okey, seterusnya benda ni kita jadi perunding saja. Kita kena buat marketing. Siapa nak sewa rumah. Okey, satu rumah tu kita boleh dapat 1 bulan pertama sewa tu. Kalau kata you dapatkan penyewa kepada tuan punya rumah tersebut, tanah tersebut, katakan sewa rumah tersebut RM1,000. So, selalu biasanya ejen-ejen ni akan ambil sebulan pertama. So, you akan dapat RM1,000 lah. So, yang bulan kedua, ketiga seterusnya, penyewa tu akan bayar kepada pemilik rumah tersebut. So, kita dapat one off sekali lah. Okay? So, you tolong bantu untuk promote rumah-rumah yang ada di kawasan tu. Tapi apa yang kita perlu buat? Kita kena dapatkan penyewa yang sesuai dekat kawasan tu lah. Kawasan mana baru nak buka. Perlu dapatkan nombor-nombor kontak tu, you jadi ejen sebagai orang tengah untuk mencari
penyewa kepada mereka. Macam tu juga saya waktu rumah saya siap di Shah Alam pada tahun 2011, saya gunakan ejen juga. Saya tak sempat nak cari pun. So mereka ni yang buat iklan, mereka cari apa semua, and then mereka dapatkan penyewa. Alhamdulillah sampai sekarang rumah tersebut disewa. Dah 10 tahun dah rumah tersebut disewa oleh sebuah syarikat. So every month saya makan duit pasif dari situ. Okay? So kalau kata you nak bermula tuan-puan, you akan jadi konsultan ataupun ejen perunding untuk sewaan hartanah. Okay? Alright, saya lah. Bisnes saya. Kan orang cakap, apa bisnes kau buat? Kenapa kau cerita ke orang kan? So bisnes saya adalah online affiliate e-book. Kenapa saya pilih perniagaan e-book? Okay, perniagaan e-book ni adalah satu perniagaan yang produknya e-book. E-book ni adalah bahan bacaan. Bahan bacaan ni adalah benda yang tidak akan habis, tuan-tuan. Sebab apa? Ianya adalah benda yang rujukan. Sekolah perlukan bahan bacaan. Universiti perlukan bahan bacaan. You tak sekolah pun, you kerja pun you perlukan bahan bacaan. Sebab apa? Perlukan rujukan. Kalau tak percaya, pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur, kan, hari ni last dekat WTC KL, berjuta orang datang, teman. Hari-hari ribuan orang datang. Setelah 2 tahun tak dapat diadakan sebab PKP, ribuan orang datang. Kenapa? Sebab bahan bacaan adalah satu produk yang tidak akan putus. Sebab tu saya pilih perniagaan ini. Dan perniagaan ini tidak ada risiko pun. Sebab apa? Saya tak perlu cetak, saya tak perlu nak print buku-buku ni, saya tak perlu pun. Kalau orang tak beli e-book saya pun, ataupun orang tak beli e-book kawan-kawan saya, penulis yang lain yang berada dalam kedai buku online saya pun, saya tak rugi. Sebab apa? Saya dan penulis-penulis tidak perlu print ataupun kita tak perlu cetak buku-buku tersebut dalam banyak 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 naskah dan perlu diletak di kedai-kedai. Tak perlu. Cek saya punya handphone ataupun apa-apa saja, komputer saya, janji ada internet, dan saya perlu promotekan e-book saya, e-book tersebut di dalam website yang saya sediakan. Dan yang paling best kan ni, saya dah sediakan website ni, web store saya ni, Evencah ni, kepada siapa saja yang nak. Kalau siapa yang menonton video saya buat pertama kali ni, jangan lupa subscribe saya punya channel ni. Dan kalau jika anda belum ada website percuma, 3 bulan saya bagi you trial untuk jual e-book orang penulis kita orang. Sekarang lebih kurang ada 3,570 e-book. Tuan-tuan, you just komen bawah tu, cakap nak. Ataupun tinggalkan nombor telefon you, saya akan hubungi you, saya akan PM you, dan saya akan bagi satu website percuma je, 3 bulan you buat. Dan kalau you dapat bantu jual e-book penulis kami, saya bayar 20%. Dapat duit, dah tak keluar modal. Dapat 20% pula. Nampak? Tapi kalau nak hadiri khusus yang saya buat secara offline ataupun online, yuran dia dalam RM30 ke RM50 aja. Saya akan ajar all the technical. Macam ni you nak jadi usahawan e-book bersama saya. Macam ni you nak jadi penulis e-book pula. Tu kena cari sifu-sifu di dalam saya punya MBSJ 9 Berhad. Kita punya trainer-trainer yang boleh, certified advisor yang boleh train you sebagai penulis. Sebab saya tak kena menulis. Sebab saya pun masih belajar lagi. Saya membangunkan sistem platform saja untuk jualan. Saya bantu marketing. So, anda kalau nak minat menulis, you perlukan mentor, you perlukan sifu. Kita punya certified advisor, kita punya trainer yang boleh bantu dan juga guide anda sehingga you menghasilkan e-book yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Yang daripada pemerhatian saya, pandangan saya dan juga pembacaan saya yang mempunyai risiko yang rendah, kurang risiko. Kau cakap tak ada risiko langsung, tipu, betul tak? So kurang risikonya hanya 1%, 2% macam tu je lah risikonya. Risiko pun kalau kata kita tak buat. Okay? Contoh dia kalau buat beli mesin rumput harga RM500, tiba-tiba tak ada orang nak ambil perkhidmatan kita untuk mesin rumput, kita rugi RM500 je lah. So tak ada nak buat loan sampai RM40,000 kat bank, dan tak perlu kecewa banyak-banyak sangat pun. Mesin rumput tu boleh jual second hand pun, boleh jual balik dekat orang, ambil lah 200 ke second hand, so dapat balik RM200, you rugi RM300 saja. Tapi tuan-tuan, kalau you buat betul-betul, takkanlah tak ada seorang dua orang nak ambil you punya perkhidmatan. Pertama, you balikkan modal. Katakan you beli mesin rumput harga RM500, kan? Beli barang RM95, and then kalau kata you dapat 5 orang mesin rumput, you dapat lebih kurang dalam RM500, you balik modal dah balik modal. Lepas tu you cari untung saja. Itu tolak petrol, tolak tenaga apa semua, you balik untung saja. Nampak tak? So you nak belajar berniaga, tuan-puan, you kena cari mentor, you kena cari sifu dan mentor yang boleh guide, yang bukan mengajar, yang bukan sharing, tetapi yang boleh guide you daripada mula sehingga you capai you punya goal tersebut. Tak mesti kita mentornya kena sampai berjaya, tidak, tapi ada goal. Contoh, kalau kata Masya Shiro, saya nak jadikan Masya Shiro sebagai mentor saya sehingga saya dapat sekurang-kurangnya RM1,000 sebulan. Maknanya saya akan pastikan anda dapat RM1,000 sebulan. Tak ada yang cakap Masya Shiro, saya nak jadikan Masya Shiro sebagai mentor saya sehingga saya jadi jutawan. Takut lambat nanti kan. So dapat RM1,000 Masya Shiro macam ni. Ataupun Masya Shiro, kalau saya dapat 10 orang pelanggan, saya berjaya closing perniagaan insurans saya contoh, Masya Shiro tu mentor saya. So dapat 10 orang yang ke sebelah 12 tu you tak perlukan saya dah. You boleh
berjalan sendiri. Sebab apa? You ada target. So dalam perniagaan tuan-puan, you kena ada mentor supaya mentor tu nampak you silap kat mana. Sebab saya pun ada mentor sehingga ke hari ni. Nampak tak? Saya pun ada mentor. Setiap orang mesti ada mentor. Juga mentor jadi dua-dua tu untuk melihat kita daripada luar dan dalam. Nampak so kita tak boleh langgar macam tu je. Orang-orang yang berjaya tuan-puan selalunya mereka ada mentor. Contoh orang main golf, Tiger Woods, Terry main golf, yang selalu bagi dia hint siapa? Dia punya KD dia. KD dia orang cakap lagi hebat daripada Tiger Woods. KD dia yang bagi arah angin mana apa semua. Nampak? Walaupun dia hebat, dia yang juara, tapi KD dia ni yang selalu bagi dia. Okey, nampak? So tuan-puan, you kena faham benda ni. So kebanyakan orang berjaya, mereka ni ada mentor yang menasihati mereka, yang guide mereka, yang tegur mereka, yang lempang mereka, yang sepak mereka, yang marah mereka jika mereka ada tersasar sedikit dari apa yang patut mereka lakukan. Itu saja. Kalau video ni elok, video ni bermanfaat, sila share dan juga subscribe saya channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.